الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوحا عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين. قال المصنف قال الله تعالى وهو أصدق القائلين. Sekat mana dah kita ni? Tak silapnya je surah Amma Yatasa'alun. Tak habis lagi dah. Betul mana Kri? Zalikal yawmul haqq. Begitu. Pada muka 253. Pada muka 253 berfirman Allah Ta'ala, Zalikal yawmul haqq faman sya'a attakhadha ila rabbihi ma'aba. Situ dah. Tengok. Dia katakan Allah Ta'ala berfirman, dulu pada ni Allah Ta'ala kata pada hari kiamat, hari yang malaikat Jibril alaihi salam dan segala malaikat pakat berdiri bersop-sop. Mereka tidak berkecek, malaikat mereka yang Allah Ta'ala izin untuk dia, ya, minta syafaat kepada Allah Ta'ala, dan mereka akan bercakap waqala sawaba. Tu maka Allah Ta'ala kata zalikal yaumul haqq. Zalika tu jadi mubtada, al haqqu tu khabar. Kalau kita kira i'rab nahwu tu lagu tu, tu al yaumu tu jadi badal pada zalika. Tu boleh kata gitu, boleh i'rab lagu tu. Zalikal yaumul haqq. Allah Ta'ala berfirman, bermula yang dimakian itu. Bermula yang dimakian itu. Dimakian itu mana? Dimakian hari yang tersebut. Zalikal yaumu. Dimakian itu. Tu. Jadi hari, lafaz hari yang ada dalam kitab tu, kita nak buat badan tak apa tu. Bermula yang dimakian itu hari itu. Wak boleh kata gitu, wak badal. Hari itu badan pada yang dimakian. Lepas tu yang benar tu khabar dia. Yang benar tu khabar. Jaga tu ya. Jadi bermula yang dimakian itu hari. Allah Ta'ala sebut bermula yang dimakian itu hari. Hari yang tersebut tu, hari yang malaikat pakat berdiri bersop. Hari yang siapa pun tidak ada dapat milik berkecek, malaikat mereka yang Allah Ta'ala izin untuk berkecek, ya. Hari itu tu al-haqqu, yang ini ialah hari yang benar, sabit datangnya. Yang tu kena takdir semula pula lah. Bermula hari itu, yang dimakan itu hari. Hari itu ialah hari yang benar, sabit datang hari.
Yang benar, apa makna yang benar? Jadi yang tetap berlaku datang sini berlaku. Yang tetap berlaku nyo hari itu. Tentu berlaku Allah Ta'ala royak sendiri. Tu walau sebagian manusia engkat tidak berlaku hari itu, tetapi Allah Ta'ala royak sendiri. Dimakai itu al-haq, hari yang benar sabit datangnya. Jadi berlaku hari itu. Sabit ni tetap, benar tetap datang. Jadi sabit datang, tetap berlakunya. Berlaku hari itu, berlaku sunguti. Tu hari yang kiamat. Iaitu hari itu. Hari yang benar sabit datangnya tu hari gapo? Hari kiamat. Iaitu hari kiamat. Hari yang manusia semua dibangkitkan daripada kubur masing-masing. Ni Allah Ta'ala royak sendiri dah ni. Allah Ta'ala royak sendiri. Ni masuk daripada salah satu daripada rukun iman yang keberapa? Yang kelima dah ni. Rukun iman ada perkara. Salah satu daripadanya beriman dengan hari kiamat. Berlaku sungguh hari itu. Maka Allah Ta'ala kata, فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا. Maka barang siapa, jadi maka barang siapa yang berkehendak selamat daripada azab neraka, nescaya ambil ia kepada Tuhannya tempat kembali. Tengok ia kecek dah. Dengan iman dan taat dan taubat. Tu. Maka barang siapa, maka ni musannah kita, syarah kita yang terjemah daripada faman, fa tu faman. Maka soalan kita fa tu fa gapo? Fa tu fa apa? Maka jawabnya fa tu orang panggil faul fasihah. Fa fasihah, jawab bagi syarat yang dimahzub, syarat yang dihazahkan. Maka sini kita kena takdir lah. Sebelum daripada maka tu kita takdir syarat dululah. Maka yakni wak gini, betul maka tu. Jadi apabila adalah pekerjaan pada hari kiamat itu. Maka apabila adalah pekerjaan pada hari kiamat itu seperti yang telah tersebut, maka tu jawab pada apabila saat ni. Tu khira mari. Maka Allah Ta'ala kata, bila engkau tahu dah kata hari kiamatnya hari yang berlaku sekian perkara, hari yang tidak ada dah orang lain dapat memiliki hari itu kecuali Allah Ta'ala je. Hari yang manusia akan dapat merasa azab bagi orang yang kafir. Hari yang akan mendapat merasai nikmat bagi orang yang bertaqin, orang yang bertakwa. Maka apabila pekerjaan hari itu seperti yang tersebut, maka barang siapa yang berkehendak, ini berkehendak ia barang siapa berkehendak, kehendak gapo? Kehendak selamat daripada azab neraka. Tu dia. Jadi ni isyarat ni. Selamat ni isyarat kepada maf'ul bagi sya'a yang mahzub. Sya'a tu fi'il madi, maf'ul dia tu mahzub. Takdirnya gitu, faman sya'a ay as-salamata ay najata minan nar. Soalan kata gitu, maka situ syarat kita ia pun takdir mari siap tu, dia pakai ambil maksud selalu. Maka kata dia barang siapa yang berkehendak selamat, siapa dia nak kepada keselamatan,
nak kepada kesejahteraan, nak kepada kelepasan. Maksud selamat ni kelepasan lah. Kelepasan. Barang siapa yang berkehendak kepada selamat, kehendak kepada kelepasan, selamat daripada azab neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iyazabillahi min zalik. Barang siapa nak kepada keselamatan daripada azab, tu tulis lagi, tulis sikit. Tulis betul kata selamat tu, tulis sikit. Tulis gini. Kita buat tanda sikit. Yakni barang siapa berkehendak akan tempat kembali yang baik dan selamat di akhirat. Tu maksud. Habis itu. Tu maksudnya gitu. Siapa dia kehendak Allah Ta'ala raya, apabila kamu tahu dah tentang keadaan hari kiamat yang tersebut, maka barang siapa saja, Allah Ta'ala kata, tak kira lah pia pun, barang siapa saja nak kepada selamat, nak kepada tempat kembali yang baik, tempat selamat di sana, siapa dia nak, ittakhadha ila rabbihi ma'aba. Tu jawab man tu, ittakhadha. Tu. Maka barang siapa yang berkehendak selamat daripada azab neraka, nascaya ambil ia barang siapa tu, dia akan ambil. Dia akan ambil. Kalau orang nak, siapa yang nak kepada selamat, dialah ambil lah ia. Maka ambil ia barang siapa tu. Ambil gapo? Ambil akan tempat kembali. Tempat kembali tu bagi ambil. Kepada ni takluk kepada tempat kembali di belakang. Kepada tu takluk kepada tempat kembali di belakang. Lapa tempat kembali tu era jadi bagi ambil. Kena takdir lagu mana? Nascaya ambil ia barang siapa tu, ambil akan tempat kembali kepada Tuhannya, kepada Tuhan bagi barang siapa. Kalau kita tengok dalam Quran, ila rabbihi takluk kepada ma'aba di belakang. Ma'aban tu bagi ittakhaza. Bagi ittakhaza. Jadi kira mari, siapa yang nak kepada selamat, Allah Ta'ala raya. Siapa nak kepada kesejahteraan, nak kepada kelepasan di akhirat sana, dia kena ambil, nascaya ambil ia barang siapa tu, akan tempat kembali dia tu, tempat kembali kepada Tuhannya, yakni kepada balasan dan pahala dari Tuhannya. Tuhan bagi barang siapa, kepada Tuhan, jadi kepada balasan dan pahala dari Tuhannya, Tuhan barang siapa tu. Jadi kalau siapa dia nak kepada keselamatan di akhirat, ia kena ambil tempat kembali ke Tuhan. Jangan ambil tempat kembali ke neraka, ambil tempat kembali kepada balasan dan pahala Allah. Tu dia. Ambil tempat kembali kepada balasan Tuhan. Ambil kembali kepada pahala Tuhan. Jangan ambil tempat kembali kepada azab Tuhan. Tu Allahu Akbar. Tu Allah Ta'ala raya. Ya kena buat lagu tu. Maka kita hari-hari ni kena duduk lagu mana? Kita ambil tempat kembali kita tu kepada balasan ke kepada azab Tuhan. Duduk di kita hari ni. Maka siapa nak keselamat, dia ambillah tempat kembali kepada balasan Tuhan. Sebaliknya kita faham kata gitu, faham lagu mana? Kita faham kata siapa dia tak nak kepada keselamatan, nak kepada azab, nak kepada siksa,
maka carilah tempat kembali kepada siksa Tuhan. Cari ambil. Maka Allah Ta'ala kata, faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba. Barang siapa yang berkehendak selamat daripada azab neraka, nascaya ambil ia barang siapa tu akan tempat kembali kepada Tuhannya, yakni kepada balasan dan pahala Tuhannya, Tuhan barang siapa tu. Dia kena kira lagu tu. Tengok. Pilih tengok. Nak ambil tempat klik ke Tuhan ke? Tempat klik nak ambil tempat klik kepada pahala dia ke? Tempat klik kepada azab dia. Tu dia. Maka Allah Ta'ala royak ni rupa-rupa royak, tapi dia suruh dah tu. Rupa dia suruh dah. Suruh kita ambil tempat kembali kepada pahala. Lagu mana cara ambil tempat kembali kepada Tuhan? Dengan iman. Dengan orang panggil taswir pada ambil ia. Taswir pada ambil. Buat rupa. Macam manakah cara kita nak ambil tempat klik ke Tuhan? Macam mana kita nak ambil tempat klik kepada Allah? Mana cara dia untuk kita nak selamat di akhirat? Musa ni kata dengan iman. Ni ulama tafsir mari. Taswir rupa tu, cara ambilkan tu, ambil tempat kembali ke Tuhan tu dengan iman, dengan beriman. Dengan iman. Ni bagi orang kafir. Orang kafir dia tak ada iman lagi. Maka dia ambil tempat selamat, dia kena beriman dengan Allah. Adapun kita orang yang beriman dah ni, apa maksud dengan iman? Jadi dengan menjaga iman. Dengan menjaga iman. Dengan iman, yakni dengan beriman nisbah orang kafir, dan dengan menjaga iman nisbah kita orang mukmin dah. Dengan beriman nisbah orang kafir, dan dengan menjaga iman nisbah kepada mukmin. Nak selamat tak? Nak selamat beriman. Kalau kamu kafir, kamu tidak percaya kepada Allah, nak selamat imanlah. Berimanlah. Tu dengan beriman. Pak kita orang yang beriman dengan Allah dah ni, jaga iman. Jaga iman masing-masing, jangan terlucuk daripada dada kita. Kalau nak kepada keselamatan di akhirat, jaga iman kita. Bila kata jaga iman, bersabit juga jaga amal. Ya moga iman dengan amal je berekeh. Dia berekeh mari. Tu nak jaga iman, jaga amal juga. Jaga aman juga. Tu dia. Tu nak selamat kena jaga iman molek. Sebab lagi akhir zaman ni iman sangat nipih. Umat akhir zaman ni iman semakin hari semakin nipih. Nipih sebab tu dia mudah tertarik dengan dunia tu. Dia mudah. Mudah bertukar dunia dengan akhirat, dia mudah. Kerana nipihnya iman kita. Sehingga Dajjal mari tu jadi mudah turut Dajjal. Betul-betul. Padahal Dajjal mata buta, yakin nyata-nyata kata buta dan lemah. Dalam keadaan itu duk berturut dia banyak lagi. Nak rakyat kata iman ketika tu sangat nipih. Nipih manusia kita. Lalu tu jaga iman kita. Jaga iman kalau nak keselamat di akhirat. Dan taat atau kepada iman tu. Dengan taat kerja kebaikan. Taat ni kerja kebaikan. Ni orang panggil berkait dengan amalan. Amalan kita beriman dan taat. Segala pekerjaan yang jadi kebaikan kita kerja. Untuk nak selamat di akhirat. Hak boleh buat sekadar kita kuasa. Sekadar kita kuasa. Kita kuasa sekadar mana kita buat. Sehabis-habis kuasa kita. Dan taubat atau kepada iman. Dan taubat jadi sebagai taubat yang nasuha. Taubat ni kembali diri kepada Allah, rojak hati diri kepada Allah. Taubat di mana rojak kepada Allah,
taubat sunguti, taubat sejati, taubat nasuha. Tu cukup rukun syarat dia. Kalau nak selamat dia kena lagu tu. Dia kena lagu tu. Tu. Kerana kalau kita duk mati dalam keadaan kita duk kerja dosa, tak selamat juga, wallahu a'lam. Tak selamat pun serah pada Tuhan. Kita tak tahu. Wa man yamut wa lam yatub min zambihi fa amruhu mufawwadun li rabbih. Siapa yang mati dalam keadaan belum taubat dengan Allah, maka pekerjaan dia serah Tuhan. Tuhan nak tak dia di mana? Nak tak dia di mana? Tapi dengan keadilan dia tak akan lepas kita mudah-mudah juga. Ya adil. Ya tak lepas kita mudah-mudah juga. Ya kena kerja juga. Ya Allah Ta'ala kena buat juga. Tu. Sebab itulah kena taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Tu kalau nak selamat. Kalau nak selamat. Habis itu. Maka Allah Ta'ala sebut, Inna anzarnakum azaban qariba. Allahu Akbar. Ini akhir dan habis surah ni. Allahu Akbar. Padahal dia duk royak mari banyak dah tentang hari kiamat tu berlaku sikit-sikit. Ni Allah Ta'ala tinih takkid lagi. Inna bahwa, jadi sungguhnya kami itu Allah, kami itu Allah, na tu Allah Ta'ala. Dia takkid dengan inna tu, inna ya ada dua kalimah tu, inna patu na, ya idgham masuk dalam tu na dome tu, rojak kepada Allah. Bahawa inna, bahawa kami Allah Ta'ala tu, Allah Ta'ala kata bahawa jadi sungguhnya kami Allah anzarnakum, telah kami pertakut. Telah tu isyarat fi'il madi kata anzar, na tu fa'il. Bahwasanya kami Allah Ta'ala tu telah kami bertakut akan kamu. Telah kami pertakut. Apa makna pertakut? Musanna kita terjemah daripada angzar. Angzara tu makna pertakut. Apa? Memperingat, memberi penjagaan. Itu angzarna, telah pertakut. Jadi memberingat, memperingat dan memberi penjagaan. Itu makna pertakut. Kami bertakut dah, kami beringat dah. Sungguhnya kami, Allah Ta'ala kata kami telah beringat dan kami telah menjagakan akan kamu. Kami telah beringat dah, tak teran dah. Allah Ta'ala teran dah akan kamu. Siapakah kamu di situ? Hei kafir Makkah. Itu badal pada kamu tu. Dalam ayat tu asalnya tu khitab kepada kamu tu kena kepada kafir Mekah tu lah. Bahwasanya kami itu telah kami pertakut, kami peringat, kami menjagakan akan kamu, hei kafir Mekah. Lepas tu masuk umum katalah, jadi dan segala kufar yang lain. Umum ni orang panggil, walaupun dalam sebab tu dia turun kepada kafir Mekah, tapi umum orang panggil al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Umum lapar. Kum tu masuk belakang kamu segala kufar, walaupun kafir pada hari ni pun, bukan kafir Mekah hari tu pun masuk juga. Tu kata dia. Jadi kalau kami pertakut akan kamu, hei kafir Mekah, jadi dan segala kafir yang lain, segala kufar yang lain, kami telah beringat dah kepada kamu, kami telah menjaga dah kepada kamu, kami telah mempertakut dah akan kamu. Azaban qariba, akan azab yang hampir. Ya datang akan mari pula tu isyarat kata azaban tu maf'ul yang kedua. Bagi angzarna kum tu maf'ul pertama bagi angzarna. Bagi angzarna. Kami telah pertakut akan kamu, hei kafir Mekah.
Kerja so kerja pula. Bahawa kami itu telah kami pertakut akan kamu, hei kafir-kafir Makkah. Pertakut tu akan azab yang hampir, azaban qariban, akan azab yang hampir. Apa makna azab yang hampir? Azab yang hampir berlaku, azab yang hampir berlaku, yang dekat berlaku. Allahu Akbar. Azaban qariban. Lapa qariban ni takut kita, takut. Allah Ta'ala sendiri yang kata qarib, dekat dah, bukan ba'id, qarib. Dalam keadaan itu kita duk perasan kata ba'id lagi. Kiamat bila? Oh lama lagi. Kiamat bila? Oh lama lagi. Lama kok mana Tuhan kata qarib. Azaban qariba. Lapa qarib ni sudah disebut 1000 tahun mari dah. 1400 tahun lepas mari dah Allah Ta'ala sebut qariban. Lepas tu masa kita sekarang ni qarib lagi, akrab. Bukan kata kau hari kau jauh dah weh, kau dekat semacam dah. Ni cuba tengok sekarang lah ni tu macam-macam berlaku ke. Allahu Akbar. Tanda-tanda nak berlaku azaban qariban juga banyak sangat. Banyak sangat. Itu menunjuk kata sangat dekat sangat dah. Tapi dalam keadaan itu manusia duk perasan lagi kata sangat lama lagi, jauh lagi. Ayat Quran Allah Ta'ala sebut kata mana? Innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba. Allah Ta'ala kata sesungguhnya mereka itu manusia tu, mereka duk sengka kata kiamat tu ba'idan, jauh lagi, lama lagi tengok tu Imam Mahdi tak nak mari lagi, jauh lagi. Allah Akbar. Tengok matahari tak nak naik kok jatuh lagi, jauh lagi. Allah Ta'ala kata wa narahu qariba, padahal kami tahu kata hari kiamat, hari akhirat tu qariban, dekat dah berlaku, bukan jauh. Tu benda tu dia serta sangat je, dia sampai masa dia serta sangat je. Imam Mahdi berlaku pun tak lama, Dajjal mari. Mula sebab Imam Mahdi dia datang mari ke, bila Imam Mahdi datang mari, Imam Mahdi atur semula cara-cara hidup di dunia ni sehingga jadi aman, selamat, Islam jadi kuat semula. Dajjal hok dibelenggu, Dajjal hok kena tamak tu dia duk tak sedap. Dia tahu kata Imam Mahdi duk kontrol keselamatan dunia tu, dia tubik, gelepar dia hingga dia tubik mari untuk nak kacau semula. Maka bila Dajjal tubik mari kacau ketika tu, Imam Mahdi pun terpaksa juga masa tu tak boleh bunuh Dajjal kerana Allah Ta'ala tak izin kepada Imam Mahdi. Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa. Tak lama Nabi Isa turun. Dia start ya berlaku, dia tak start, dia tak jadi lama. Tapi bila masa tu berlaku, apa lagi faedah kita taubatnya? Bila matahari naik lek jatuh, dah apa pada faedah taubat lagi? Tak ada faedah dah. Tu tak ada faedah dah. Sebab tu masa ni kena Allah Ta'ala kata dah, inna anzarnakum azaban qariba, bahawa kami itu telah kami pertakut akan kamu, hei kafir Makkah, akan azab yang hampir. Apa azab yang hampir tu? Hari kiamat. Itu badal pada azab yang hampir, badal dia. Apakah azab yang hampir? Iaitu hari kiamat. Hari kiamat dekat dah, dekat dah. Tiap-tiap jam bergerak, tiap-tiap detik tu maknanya kau dekat sepenyawa kita ni lah. Tiap-tiap kali nyawa tubik tu menunjuk kata umur kita kau kurang. Tak gitu kan? Tiap-tiap kali kita bernyawa menapah tubik masuk tu, tiap-tiap kali napah tubik masuk menunjuk kata umur kita habis pula dah satu bahagian.
Semakin hari semakin kurang umur kita. Bukan kau panjang umur tu. Bukan kau panjang umur tu. Sebab itulah bermanfaatkan tiap-tiap nafas kita duk ponok ni. Tiap-tiap nafas kita bermanfaat dalam keadaan manfaat semua. Kerana ya tubik masuk tu menunjuk kata kau kurang kita duduk. Kau kurang umur kita. Kau kurang umur kita. Kiamat kau dekat. Kau sehari kau dekat. Bukan kau sehari kau jauh tu. Umur kita kau sehari kau tua tu. Bukan kau muda tu. Sebab tu Allah Ta'ala kata, kami pertakut akan kamu akan azab yang dekat dah datang, iaitu hari kiamat. Mung tak takut lagi tak tahu. Kerana tiap-tiap yang datang itu hampir, dia kata. Kerana jadi ini ilat kepada suatu mahzub. Kerana ni ilat pada suatu mahzub. Takdir begini. Takdir kata dikatakan hari kiamat itu, dikatakan hari kiamat itu azab yang hampir. Dikatakan hari kiamat itu azab yang hampir. Kerana ini ilat dia. Sebab apa kita kata hari kiamat tu azab yang hampir? Azab yang semakin hari semakin dekat berlaku, semakin hari semakin dekat. Kerana apa? Kiamat tu kedekat. Bukan kejauh. Kerana apa kiamat tu dikatakan azab yang hampir? Kerana tiap-tiap yang datang itu, tiap itu mubtada, hampir tu khabar. Kerana bermula tiap-tiap yang datang, tiap-tiap yang akan datang itu, tiap-tiap perkara yang akan datang itu hampir. Dalam bahasa Arab kata kullu atin qaribun. Kullu atin qaribun wa kullu madin ba'idun. Ini ya masa dia dah. Kullu madin, tiap-tiap yang telah lepas, ba'idun, jauh ia. Bila lepas mari ya kau jauh. Bila lepas kita mari ya kau jauh. Wa kullu atin qaribun. Dan tiap-tiap yang datang, tiap-tiap perkara yang akan datang tu qaribun, hampir ia. Sebab esok ni kau dekat ke kau jauh? Kau dekat. Adapun kemarai kau dekat ke kau jauh? Kau jauh gida. Tak gitu ke? Tu. Bila marai dia lepas dah. Bila lepas ya kau jauh gi jadi marai dulu ya. Marai ya kau jauh kerana benda lepas dah. Tapi tiap-tiap benda yang akan datang tu dia dekat ia, hampir ia. Maka di sini ulama buat kaedah mari, buat ilat mari, kerana tiap-tiap yang datang, tiap-tiap yang akan datang dan berlaku tu hampir ia, dekat ia. Kau dekat makin dekat. Semakin hari semakin dekat. Esok kau dekat mari, lusa kau dekat mari ke? Lepas pada esok, hak lusa tu jadi esok pula. Nampak tak dah? Hak lusa dah jadi esok. Bila lepas esok pergi. Hak minggu depan tu jadi minggu ning. Bila lepas masa pergi. Hak tahun depan akan jadi tahun ning. Bila masa. Ya kau dekat semata. Kerana tiap-tiap yang berlaku, tiap-tiap yang akan datang tu jauh. Tiap-tiap yang lepas dah tu ya jauh. Kullu madil ba'id wa kullu atil qarib. Tu kaedah dia. Sebab tu hari kiamat semakin hari semakin dekat ke semakin hari semakin jauh? Semakin hari semakin dekat. Sebab tu kita tengok keadaan ni dah. Dalam dunia ni kau semakin hari kau semakin teruk.
Nabi kata kan dalam satu hadis, Nabi kata ma min yaumin, apa dalam hadis sebut, tidak ada dalam pada satu, tidak ada satu hari pun illa apa dia, Allahumma salli ala sayyidina ma min yaumin illa wallazina ba'dahu syarrum minhu, dalam hadis Bukhari sebut. Nabi kata kena tidak ada satu hari pun malaikat hari yang selepas pada tu lebih jahat daripada hari itu. Esok akan lebih jahat pada hari ini, dan lusa akan lebih teruk pada esok. Tahun depan akan lebih teruk pada tahun ni, dan minggu depan akan lebih teruk pada minggu ni. Dia tak ada khala ke molek keadaan tu. Walaupun manusia tu kata kita kena patana we jadi komolek we, kawak we komolek pada marai, tak jadi komolek dak. Tak jadi komolek dak. Ya kena hala kok tu. Ni hadis Nabi royak ni. Royak sendiri ni. Kita sedap haraplah kata kau sehari kau molek tu, ya tak ada. Ya kau sehari kau teruk. Iman manusia, iman orang dulu, sebab itulah iman orang salah dulu kuat. Masa Nabi, masa sahabat, masa tabi'in, iman mereka kejap. Bila kau semakin hari ni, iman kau nipih. Sehingga akhir zaman mudah terlecut iman. Ya bukan kau kuat. Ilmu agama semakin kau kurang tengok. Orang alim selapis demi selapis kau kurang. Orang ngaji pun kau kurang. Ngaji banyak tapi ilmu tu kau dapat tu kau kurang daripada orang dulu. Lebih jahat ke lebih baik? Lebih jahat pada hari kemarin. Ma min yaumin illa allazina ba'dahu syarrum minhu. Dalam hadis royak, tidak ada hari malaikat hari yang selepasnya lebih jahat daripada hari itu. Nabi royak dalam hadis. Hadis sahih. Kalau gitu berlakunya benda tu, hari ni kita tengok keadaan lala ni, cuba tengok lala ni. Teruk tak? Kau teruk ke kau molek? Kau teruk. Kita cek hari raya sudah, hari raya. Semakian tahun kau tak sedap. Tahun ni dah kau kurang pada tahun lepas. Kesedapan, kesenakan dia tu tak sama. Tu. Kalau orang buat haji di Mekah pula, tengoklah ni kerajaan duk buat benda tu, binaan ni kemudahan banyak dah dalam Mekah tu. Tapi lagu mana kesenakan ibadah haji nisbah kepada dulu. Sedap dulu orang kata sedap dulu. Belah susah pun duk tengah pada Arafah panas pun sedap. Tu tak sama. Sebab itulah dia kena jaga dah. Allah Ta'ala kata inna anzarnakum azaban qariba, kerana tiap-tiap yang datang itu hampir dekat berlaku dah. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Allah. Azab yang, jadi yauma ni takluk mahzub sifat bagi azaban. Azaban qariban kainan yauma. Yauma tu takluk jadi sifat, takluk mahzub jadi sifat kepada azaban. Jadi yauma tu zorah ke? Zorah ada tempat takluk dia. Tempat takluk dia tu mahzub takdir kainan. Kainan tu sifat kepada azaban tu. Jadi kami telah pertakutkan kamu akan azab yang dekat. Allah Ta'ala kata, kami pertakutkan, kami menakutikan kamu tentang azab yang semakin hari semakin hampir berlaku. Azab yang adalah ia yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Hari yang, jadi pada hari yang, hari itu jadi pada hari. Jadi azab yang berlaku ia pada hari yang, hari itu tu, hari berlaku azab tu, hari yang melihat oleh tiap-tiap seorang itu. Hari yang melihat, apa makna melihat? Menyaksi.
dapat menyaksi, dapat menengok, dapat tengok dan menyaksi pada hari yang melihat, yakni yang menyaksilah oleh tiap-tiap seorang itu. Tiap-tiap orang tu akan dapat menyaksi, akan dapat melihat. Tu maksud tiap-tiap orang tu pia. Tulis situ tiap-tiap seorang, yakni sama ada mukmin atau kafir. Sama ada mukmin atau kafir. Ini kita ambil satu setengah daripada tafsir ulama ni. Sama ada mukmin atau kafir, pada hari itu ia akan menyaksi al-mar'u dalam ayat tu seorang. Al-mar'u tu seorang, seorang tu kafir ke muslim? Allah Taala tidak sebut. Maka umumlah, berkekal tak umum dia. Maka jadi seorang mukmin, seorang yang mukmin dan kafir. Tiap-tiap orang sama ada mukmin atau kafir pada hari itu ia akan dapat menyaksi. Allahu akbar. Pada hari yang melihat, jadi yang menyaksi oleh tiap-tiap seorang itu sama ada kafir atau muslim, ia akan dapat melihat, ia akan dapat menyaksi. Menyaksi gapo? Ma qaddamat yadahu. Ma tu maf'ul bagi yang zuru dah. Maf'ul bagi yang zuru. Hari yang akan melihat dan menyaksi oleh tiap-tiap seorang itu akan barang yang telah kerja oleh dua tangannya, dua tangan bagi tiap-tiap seorang. Ia akan melihat, ia akan nampak. Allahu Akbar. Apakah benda yang nampak? Akan barang yang telah kerja. Telah ni bila? Telah tu bila? Yakni pada masa hidup dunia itu. Yang telah kerja, yakni pada masa hidup dunia. Allah Ta'ala ibarat dengan PMAD itu, ma qaddamat, telah kerja. Apa makna telah kerja? Jadi pada masa hidup dunia itu. Pada hari kiamat, tiap-tiap orang sama ada beriman atau kafir, dia akan dapat menyaksi bagai yang dia telah kerja di masa hidup dunia itu. Bagai yang telah kerja oleh dua tangannya, dua tangan bagi tiap-tiap orang. Maksud dua tangan, jadi oleh dirinya. Oleh dirinya. Kerana kerja ni, Allah Ta'ala sebut dua tangan kerana ghalib manusia bila dia kerja benda, dia buat dengan tangan ke? Dia buat dengan tangan ke? Lalu tu Tuhan kata dua tangan. Padahal bukan dua tangan saja yang kerja. Kaki pun kerja ke? Duk menyepak orang, duk berjalan ke tempat maksiat. Kaki bukan tangan. Mulut duk mengupak orang, mulut bukan tangan. Tak gitu. Tu telinga duk dengar maksiat, telinga bukan tangan. Tapi kebiasaan manusia dia buat benda tu, dia buat dengan tangan. Lalu tu Allah Ta'ala sebut ma qaddamat yada. Maksud yada tu bukan dua tangan saja, yakni dirinya. Ni apa panggil itlaqkan juzuk, tapi naknya kul, min itlaqil juz'i wa iradatil kulli tu. Telah kerja oleh dua tangannya, yakni oleh dirinya, oleh diri bagi tiap-tiap orang tu. Pada hari tu dia boleh tengok apa yang diri dia kerja, apa yang mata dia tengok, apa yang telinga dia dengar, apa yang lidah dia bergerak berkecek, apa yang kaki dia berjalan, apa yang tangan dia melaku kerja. Hari tu dia boleh tengok. Allah Ta'ala winapa? Allah ya mari weh. Ya mari weh. Hari tu kerjaan kita ya mari. Hari tu juga tangan kita jadi saksi. Tak itu kan? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Pada hari ni Allah Ta'ala kata hari kiamat ni, kami khatam, kami cap, kami menterikan mulut-mulut mereka, tak boleh berdakwa ke apa. Tangan mereka berkecek, wa tukallimuna aydihim. Tangan mereka tu jadi saksi. Wa tashhadu arjuluhum, kaki mereka tu bersaksi, kata di mana kaki mereka berjalan lagi. Tu wa tashhadu arjuluhum bima kanu
yaksibun, dengan barang yang ada dalam mereka pada masa hidup dunia itu, mereka sentiasa berusaha dan kerja. Hari itu Allah Ta'ala raya. Ada ayat yang lain, ayat kata yauma tajidu kullu wa wajadu ma amilu hadira, dan mereka akan mendapati barang yang mereka kerja tu hadir mari. Amalan yang mereka kerja tu hadir depan mata mereka. Nampak satu Allah Ta'ala berzahir, tengok apa yang mereka kerjakan di dunia ini. Sebab tu takut kita dah mati dalam keadaan tak taubat lagi tu, dia dah ada situ. Bila taubat tu apa? Tapi taubat dengan syarat-syarat dia lah. Bila taubat tu apa? Bila tu apa? Dia tak nampak mari dah lah benda tu. Tapi ni masalah yang tak taubat tu. Allah, tak berlaku taubat tu. Taubat tu benda yang besar sekali, payah. Sampai tu lah kitab Minhajun Abidin, Aqabah yang kedua, Aqabah gapo? Aqabatut Taubah. Aqabatut Taubah. Selepas daripada Aqabatul Ilmi kita mengaji, kita tahu dah tu, nak boleh lakoh gi pula tu tak lepas. Malaikat kena taubat dulu, barulah mulai kita berjalan kepada Allah dengan selamat. Sebab tu Aqabatut Taubah tu Aqabah yang kedua. Payah hak tu. Yang dua tu payah dah. Yang pertama tu payah dah. Yang kedua payah lagi. Tak saduk bahala aqabatun awaik, aqabatun awaik apa semua tu. Tu tak kena kira. Aqabatut taubah kena lepas dulu. Sebab itulah pentingnya. Tu Allah. Hari yang melihat oleh tiap-tiap seorang itu akan barang yang telah kerja oleh dua tangannya, dua tangan bagi tiap-tiap seorang tu. Apakah barang tu? Bayan pada barang daripada kebaikan yang kerja. Ya nampak? Ya nampak? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya nampak? Kebaikan sikit pun dia nampak. Dan kejahatan pun dia nampak. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Hak jahat sikit pun dia nampak. Allah, hak kebaikan sikit pun dia nampak. Masya Allah. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yada. Allah, ni takut juga ni ayat. Tu takut. Tu. Ja as-salafa yanzuru tu menilik, tilik. Tapi sini bukan makna menilik, dan makna melihat gitu je. Melihat, sebab tu musannaf kita terjemah dengan yang melihat, bukan mana yang menilik. Yang zuru dengan mana yara gitu ya. Yauma yaral mar'u, bukan yang zur. Jadi yang zur ni kena tilik serta fikir. Nazat ni tilik serta fikir. Adapun ru'yah ni tengok saja tak fikir pun tengok. Sebab tu yang zur dengan mana yara gitu je. Yauma yaral mar'u gitu ya, pada makna ulama tafsir. Sebab itulah musannaf kita terjemah hari yang melihat. Hari yang melihat. Habis itu pada hari itulah manusia akan dapat menyaksi apa saja yang mereka kerjakan dengan dua tangan mereka semasa mereka hidup dunia. Tangan pernah mengkhianat orang, curi barang orang, khianat amanah orang. Allahu Akbar. Tu hari itu boleh tengok. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Atau pada yang zuru, pada hari itu manusia akan dapat melihat barang hak yang kerja, dan berkata oleh orang kafir, dan berkata, ini atop pada melihat tu, dan berkata oleh orang-orang kafir, dan berkata, jadi akan berkata oleh orang-orang kafir. Orang kafir tu akan berkata. Tu dia kata sebab apa boleh kata mari. Kata tu tulis situ. Yakni kerana bersangatan
kerana bersangatan perkara yang mereka melihat. Kerana bersangatan perkara yang mereka melihat. Orang kafir teruk lagi, kita orang beriman tu duk gelepar lagi, duk jadi duk bimbang, duk debar lagi hati kita orang beriman daripada hari tu. Orang kafir ni gelepar teruk lagi. Orang kafir teruk lagi. Kerana bila dia tengok berlakunya haru-haru pada hari kiamat esok tu, dia tengok berseksanya, tengok keadaan seksa yang akan berlaku pada diri dia tu, dia akan kata mari orang kafir, ya tubik ni Allah Ta'ala royak kisah dulu lagi dah. Allah Ta'ala cerita benda tak berlaku lagi ni tapi akan berlaku. Hari tu kita boleh dengar. Hari tu kita boleh dengar, kita tak dengar lagi pun hari tu boleh tengok. Orang kafir akan berkata, Tuhan kata, dan berkata oleh orang-orang kafir hari itu, yakni pada hari itu. Berkata yakni pada hari itu takluk kepada berkata. Yakni berkata oleh orang-orang kafir hari itu, yakni pada hari itu, pada hari kiamat tu, orang kafir akan berkata pada hari itu, mereka akan berkata, Allahu Akbar. Bila kau berkata tu, ketika lihat, tu ketika takluk kepada berkata. Mereka akan berkata pada hari itu. Mereka akan berkata ketika lihat, ketika melihat. Oleh mereka itu lihat, mereka nampak. Nampak gapo? Jadi tanah segala binatang-binatang. Jadi tanah oleh segala binatang-binatang. Tu baik. Jadi tanah oleh segala binatang-binatang. Tulis situ binatang tu, yakni kerana binatang itu tidak dibangkit lagi. Malaikat binatang-binatang yang telah dizalim pada masa hidupnya, maka dibangkit Allah akan dia untuk membalas zalim itu. Kemudian dijadikan tanah pula. Dijadikan tanah pula. Habis itu ya. Sebab tu lembu kubaya tak kena tersiksa dah. Jadi lembu kita hok mati tu, kalau dia tak diperzalim gapo-gapo, dia pakai jadi baja tanah gi selalu dah. Bila dia mati pakai terus tak bangkit dah. Tapi hari kiamat ada juga binatang hok kita biasa zalim dia. Nah, ikan karing kita dak biasa dak pelaga dia. Allah Ta'ala pula pada hari kiamat Allah Ta'ala akan bangkit anak karing tu mari untuk pelaga kita pula. Bila kita pelaga, kerana dia kena zalim. Bila dia kena zalim, dia kena, Tuhan Maha Adil. Allah Maha Adil. Bila Tuhan adil, Tuhan akan balas. Tuhan tak akan lepas zalim tu lepas dalam keadaan tak dibalas. Maka hok pesan pelaga lemu, tu Allah Ta'ala wi mari. Nah, kita ni hok pesan ambil lemu pelaga, Allah Ta'ala wi lemu bangkit mari. Kita pelaga sama kita dulu. Pelaga akhirnya habis. Ataupun kita tak pelaga pun ia sama sendiri. Misalnya lembu ekor ni hidup pelaga, hidup apa nama? Hidup buat zalim kepada lembu seekor lagi. Maka Allah Taala bangkit dua ekor tu mari, pihak kena zalim tu mari balah. Bahaya tak tu dah.
Misalnya lembu ni kena lembu seekor ni jijak sampai mati. Lembu hok kena jijak tu dia akan bangkit mari untuk jijak lembu hok menjijak dia tu pula. Sehingga lucu orang panggil seri, wiseri dulu. Wiseri. Maka bila tertunai habis segala tu, barulah Allah Taala jadikan tanah semula. Nampak tu dah. Hayah dia pelaga sendiri sama dia tu. Ada tak hayah? Ada sama dia. Kita bukan pelaga dia. Dia duk main sama dia. Dia pelaga sama dia. Maka hak Allah berdarah tu akan dibangkit pula. Wi kepada ekor hak kena ni. Tinih semula. Lalu tu pada hari kiamat esok Allah Taala bangkit mari. Malaikat hak binatang hak mati tak ada kena ada apa pakai jadi tak dibangkit dimula lagi. Bangkit dimula lagi. Tapi mereka ni pok binatang ni pun bila bangkit sekadar tu ya. Sekadar tu ya tu balas merekanya. Akhirnya mereka Allah Taala jadi tanah semula. Tak kena ada azab neraka gapo ni. Allahu akbar. Senangnya tengok lembu kubah. Allahu akbar. Lalu tu bila orang kafir tengoklah jadi tanah oleh segala binatang tu, orang kafir pun kata mari lalu dah. Allah, bila dia tengok lembu jadi baja tanah seklik semula, orang kafir kata kena wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Allahu akbar. Orang kafir kata kena ya laitani kuntu turaba. He tu orang panggil huruf tambih ya tu. Ya tu bukan ya huruf nida tu ya tambih. Allah beringat gitu. Tu ya dijaga nak tambih saja. Ya kalau kita nak era jadi ya jaharan nida kena takdim munada marilah mahzubnya, tapi tak silap kita ambil satu wajah ulama tafsir. Ya tu harap tambih. Ya tu harap tambih. Ya yani ni huruf tambih nak menjaga. Laita mudah-mudahan aku ni laita huruf litamanni ke? Laita litamanni. Wang lom leng siapa panggil? Laita ni litamanni. Bukan litarji. Kalau tarji tu la'alla tu ada harap ni tak ada harap, benda tak boleh jadi. Angin-angin gitu ya. Tu nampak tak? Sebab kita kata laita syababa ya'udu yawman, dalam kitab nahwu sebut mudah-mudahan waktu muda klik mari pula satu hari lagi. Lah ni tua hubai penuh hubai penuh kepala dah, tapi dia duk angin-angin. Allah laita syababu ya'udu yawman, laita syababa ya'udu yawman. Mudah-mudahan waktu muda tu klik mari pula satu hari lagi. Aku nak royak kata orang muda duk buat gapo. Allah tu angin-angin orang panggil. Benda tak boleh jadi dah, mustahil dah berlaku. Maka sini ya orang kafir kata kena ya laitani mudah-mudahan aku ni kuntu turaba, jadilah aku ni tanah seperti binatang itu. Mudah-mudahan sebaiknya mudah-mudahan sebaiknya aku ni jadi aku ni tanah, jadi aku ini tanah, aku jadi tanah seperti binatang itu. Jadi tanah seperti lembu tu, jadi nak tanah seperti ayam tu, jadi tanah seperti binatang tu. Allahu akbar. Mudah-mudahan aku jadi tanah gatik. Pasal apa jadi tanah? Supaya aku tiada kena azab. Supaya elak pada jadi tanah. Jadi aku ni tanah. Supaya aku tiada kena azab. Jadi azab dalam neraka. Azab dalam neraka. Aku tak kena azab. Baik aku jadi lembu. Sebab tu kita tengok lembu kubah ni dah. Lebih dia pada kita kalau kita ni disiksa dalam neraka. Nampak dah? Kalau kita akan tersiksa dalam neraka, waliyazabillah min zalik, lebih lembu pada kita. Dia mati pakai cuk di dunia ni, kita tak cuk.
Tapi kalau tilik kepada nikmat syurga, lebih kita pun dah dia dah. Dia mati pakai cuk sekat ni, kita ni dak ada berpanjangnya kesedapan dalam syurga lagi. Tu dianya. Allahu Akbar. Sebab tu setengah-setengah ulama bila dia tengok binatang, dia sedeki. Sedeki ke binatang pula. Aku jadi tanah pun. Jadi lemu pun baik. Lagu mana? Sekadar dunia ni je dia. Tu bila mati dia tak kena azab, kena mengena dengan azab Tuhan dah. Dia tilik kepada kejahatan diri dia tu ke Allah, dia rasa lemu baik pada dia. Tu dia. Allahu Akbar. Tu orang kafir yang belatah tu baik lagu tu. Supaya aku tiada kena azab. Habis kat tu. Maka dimakian jua segala jin yang mukminin masuk syurga dan yang kafir masuk neraka seperti Bani Adam, itulah dia kata. Maka Ustaz dia kata, maka dimakian jua, apa jua ni juga. Maka dimakian jua, yang ni dimakian juga, apa dimakian ni seperti keadaan manusia. Dimakian juga seperti keadaan manusia itulah. Kita manusia ni ada yang mukmin. Yaqulul mar'u tu mukmin ke kafir ke masuk belaka. Orang mukmin bila nampak syurga alhamdulillah. Orang kafir dia tengok Allah baik jadi tanah aku. Pada duk kena azab daripada dalam neraka juga, baik aku jadi tanah. Maka musannaf kata, maka dimakian juga segala jin. Ini bermula segala jin tu dimakian juga seperti keadaan manusia juga. Segala jin pun serupa orang. Serupa kok mana? Ni nak tafsir wajah syabah. Yang mukminin, yang tu mubtada. Bermula yang mukminin, yang beriman, yakni daripada mereka itu. Bermula yang beriman daripada kalangan mereka itu jin ni. Puak jin ni dah. Hak beriman, jin hak berjuruh, jin yang beriman. Jin ni hak beriman kuat amalan, kuat ada manusia lagi. Hak kuat tu. Hak berjuruh tu. Yang mukminin daripada mereka itu masuk syurga. Masuk syurga, yakni di atas kaum yang sahih. Masuk syurga ni di atas kaum pendapat yang sahih. Ya khilaf ulama 3 kaum masalah jin ni masuk syurga ke tak? Masuk syurga ke tak? Pok jin ni ya wak baik tu baiklah, tapi bila hari kiamat esok tu dia masuk syurga ke tak? Setengah ulama kata tak masuk. Sekadar lepas pada neraka ya. Kau dah lepas pada neraka ya, tak kena siksa ya puak ya ni. Dengan sebab amalan yang mereka buat, mereka tak kena siksa dalam neraka. Nampak tu dah. Tapi syurga tak masuk. Pada mana? Tahu, tu tak mana. Sehingga kata tak di pagar-pagar, tak tengah. Cak syurga neraka duk di pagar-pagar, duk di luar-luar. Duk di luar-luar. Setengah ulama kata masuk. Ni pendapat yang sahih ni masuk syurga. Serupa manusia juga. Jin. Ni pendapat kita Ahlussunnah wal Jamaah ni. Ni Ahlussunnah wal Jamaah belaka tu 3 kaum tu. Ada setengah kaum kata pakai tawakkuf, serah pada Allah Taala, tak tahu. Tu. Maka kaum yang sahih, seperti Imam Nawawi sebut dalam kitab Syarah Sahih Muslim dia, kaum yang sahihnya orang mukmin, jin yang beriman pun masuk syurga. Masuk syurga juga. Supaya manusia. Masuk syurga. Dan yang kafir masuk neraka. Dan bermula yang kafir, yakni daripada mereka itu. Kena kata gitu. Dan bermula yang kafir daripada mereka puak jin tu. Hak kafir ni masuk neraka. Jadi dengan ittifaq. Ini dengan ittifaq ulama. Masuk neraka dengan ittifaq ulama. Tak khilaf betul masuk neraka. Tak khilaf. Masalah masuk neraka tidak berlaku khilaf. Masuk syurga tu berlaku khilaf. Karena masuk neraka dalil sorah. Allah Taala kata kena
walakil haqqal qawlu minni la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Aku tetap pada azali dah, aku akan masuk penuh neraka Jahannam dengan jin dan manusia. Pahal kata jin ni masuk neraka. Jin ni masuk neraka seperti manusia juga. Kalau gitu masuk neraka jin tu ittifaq ulama, tidak khilaf. Bila jahat masuk neraka semacam. Bila jahat masuk neraka semacam. Jin pun. Nampak tak dah? Tapi masuk syurga khilaf ulama. Hak baik tu hak berjuru tu masuk syurga ke tak? Khilaf pula. Setengah ulama kata tak masuk, duduk di luar, lepas sekadar lepas daripada neraka je. Ni jin duk dengar kan, tak tahu lah ni, kita duk mengajar ni, pun ada dengar ni. Tu hibuk mung tu, lagu tu lah ulama duk khilafnya tentang hadam. Tapi kau yang sahih, pendapat yang betul dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, bukan pendapat jumhur ulama. Jin ni masuk syurga kalau orang baik, jin yang baik. Tu jin yang baik. Itu khilaf. Ada pemasuk neraka tu ittifaq. Yang kata masuk syurga dan kafir tu masuk neraka seperti Bani Adam, seperti anak cucu Adam tu lah juga. Serupa dengan anak cucu Adam. Tu jadi serupa. Anak cucu Adam ada yang mukmin, ada yang kafir. Mukmin dalam syurga, kafir dalam neraka. Wal'iyazubillahi min zalik. Habis kat tu dulu, kemudian kata kita hubung lagi. Habis surah tu, sekadar itulah surah Amma Yatasaalun yang kita dapat pengajaran banyak pada surah ni. Surah ni lah salah satu surah yang Nabi kita fikir banyak, puak yang dihubai naik atas kepala Nabi. Penuh ubai atas kepala Nabi tu kerana salah satu sebabnya surah ni, surah Amma Yatasaalun, selain daripada surah Hud dan lain-lain. Kemudian kata suratun Nazi'at makkiyatun, 46 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u, qalbin la yakhsha, wa 'amalin la yurfa'u, du'a'in la yustajab. Nas'aluka 'uluman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa anna